Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji berkaitan tentang berkaitan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Okey, soalan ni mungkin boleh ditanya dalam bahagian kertas 2 untuk soalan sintaksis. Jadi ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Untuk kita mengetahui tentang cara menyongsangkan sesuatu ayat, kita mesti kena tahu dulu apa itu ayat biasa dan ayat sunnah songsang. Baru kita tahu dia punya keadaan, kita lebih faham keadaan kedua-duanya. Okey, baik kita tengok. Yang pertama sekali ialah, kita tengok ayat susunan biasa dulu. Untuk ayat susunan biasa kita perlu tahu bahawa, subjek itu berada di depan. Kita kena faham dua perkara utama, subjek dan predikat. Subjek ialah orang yang melakukannya atau apa yang diceritakan. Predikat ialah penerangan, apa yang diceritakan tentang subjek itu. Contoh, guru itu, apa guru itu buat? Guru itu mengambil bahagian. Jadi subjeknya ialah mengambil bahagian, subjeknya ialah guru itu, predikat ialah mengambil bahagian. Jadi kalau dekat soalan ayat nombor 2 pula, beberapa buah kereta itu ialah subjek dan predikatnya ialah apa? Predikatnya ialah telah mengalami kemalangan di jalan itu ialah predikat. Okey, ini ayat susunan biasa. Okey, ayat susunan biasa di mana subjek berada di depan, predikat berada di belakang. Okey, seterusnya ialah semua pelajar kita ini subjek, kemudian berjaya mendapat pengiktirafan, ini kita anggap sebagai mendapat pengiktirafan dalam majlis itu kita anggap sebagai predikat. Jadi ini susunan biasalah. Ini susunan biasa untuk sesuatu ayat susunan biasa. Okey, itu subjek berada di depan, predikat berada di belakang. Bagaimana pula dengan ayat susunan songsang? Asasnya ayat susunan songsang ialah melibatkan predikat berada di depan. Kalau tadi subjek berada di depan, tapi kali ini predikat berada di depan. Okey, cuba tengok. Mengambil bahagian dalam perbincangan yang dijalankan guru itu. Jadi subjek berada di belakang. Telah mengalami kemalangan di jalan itu beberapa buah kereta. Subjek berada di belakang. Berjaya mendapat pengiktirafan dalam majlis itu, semua pelajar kita berada di belakang. Jadi dapat lihat bahawa kedudukan subjek dan predikat itu menentukan jenis ayat. Namun begitu, untuk kita tahu tentang ayat susunan songsang, sebenarnya ayat susunan songsang ni ada banyak jenis. Ada banyak jenis ayat susunan songsang. Okey, ada ayat susunan songsang yang mendepankan sebahagian saja, ada ayat songsang yang mengkedepankan keseluruhan predikatnya, ada yang mengkedepankan yang sebahagian tu, ada pula pembahagian-bahagiannya. Jadi kita tengok macam mana penyongsangan dibuat, kemudian kita buat sedikit latihan. Okey, kita tengok. Yang pertama sekali adalah pendepanan seluruh predikat. Kalau kita tengok, guru itu mengambil bahagian dalam perbincangan dijalankan, jadi subjeknya ialah guru itulah, guru itu subjek, lepas tu mengambil bahagian dalam perbincangan dijalankan ialah predikat. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita ambil semua predikat ni tanpa pecah-pecah. Ambil sebiji predikat, letak kat depan. Atau senang cerita, ambil sebiji subjek, letak belakang. Sama lah, kedudukan yang sama. Jadi dia akan macam ni. Mengambil bahagian dalam perbincangan dijalankan guru itu, mengambil bahagian dalam perbincangan dijalankan guru itu. Mengambil bahagian apa tak? Cikgu tunjuk anak panah. Cuba tengok kedudukan dia sekarang. Ini datang ke depan, kuning datang ke belakang. Kita tukar tempat sahaja. Keseluruhan predikat, keseluruhan yang hijau tu jangan pecah-pecah. Bawa saya ke depan. Jadi itu dianggap sebagai satu songsangan. Itu dianggap satu songsangan. Bawa terus. Tapi namun begitu ada kaedah-kaedah lain untuk menyongsangkan. Kita belajar. Okey, kita tengok. Ini sebab pendepanan seluruh predikat. Ini pula ialah pendepanan sebahagian predikat. Beza seluruh ialah ambil semua letak ke depan. Ambil semua predikat letak ke depan. Atau ambil sebiji subjek letak belakang. Sebiji subjek. Kita guna kata sebiji subjek. Okey, baik. Bagaimana pula dengan sebahagian? Kalau sebahagian predikat ni terbahagi bertiga. Okey, tak apa. Jangan pening-pening kepala lagi. Kita tengok satu persatu. Okey, ingat tak lagi tadi? Ahmad, okey, ayatnya Ahmad telah mencari kuncinya sejak semalam. Sepatutnya kalau ikut teknik tadi, kita pecah je lah Ahmad ni. Ahmad subjek telah mencari kuncinya sejak semalam predikat. Jadi mudahnya ialah apa? Mudahnya kita ambil lah. Telah mencari kuncinya sejak semalam Ahmad. Ikut teknik tadi tu, kita ambil semua predikat. Kita ambil semua predikat ni. Bawa saya ke depan. Ahmad bawa ke belakang. Macam tu lah. Mudah lah kan? Tapi sebenarnya ada teknik-teknik lain yang kita boleh buat untuk penyongsangan. Contohnya, yang tadi kita panggil sebagai predikat ni, kita bahagi predikat tu berdua.
Ni kata kerja. Ini frasa kerja ni, frasa kerja. Sejak semalam ni pula ialah penerang lah, penerang. Okey, baik, tengok. Apa jadi? Kita buat macam ni saja. Kita buat macam ni saja jadinya. Kita bawa yang ke depan tu, kita kekalkan yang belakang ni. Nampak tak, kekalkan yang belakang ni? Kita kekalkan yang belakang ni. Tapi kita tukar kata kerja saya ke depan. Kita tukar kata kerja saya ke depan. Kita tukar kata kerja saya ke depan. Jadi macam ni. Kita tukar ni saja. Ini pun dianggap sebagai penyongsangan. Kita kekalkan dia punya penerang tu. Sejak semalam ni kita kekalkan tempat dia. Kita jangan kacau. Biar dia macam tu je. Itu kita panggil pendepanan sebahagian predikat untuk frasa kerja sahaja. Okey? Baik. Jadi, nampak perbezaan dengan tadi? Tadi kita ambil keseluruhannya, tapi kali ini kita pecah sikit. Okey, ini kita panggil pendepanan frasa kerja. Sebab telah mencari kuncinya itu adalah frasa kerja. Yang kedua, kita juga boleh buat macam ni. Pendepanan frasa adjektif. Tadi frasa kerja, sekarang frasa adjektif. Okey, contoh ayat. Buah mempelam itu masih masam kerana belum masak. Kita tengok. Kalau ikut yang pertama sekali, pendepanan keseluruhan predikat, mudahnya. Kita potong macam ni, ini subjek, ini predikat. Sepatutnya kita ambil saja masih masam kerana belum masak, letak di depan. Masih masam kerana belum masak, buah mempelam itu. Itu pun dah dianggap sebagai penyongsangan. Namun begitu, ada cara lain, iaitu kita hanya mengedepankan frasa adjektif saja. Dalam kes ni, frasa adjektif yang hijau ni. Frasa adjektif ialah yang ni. Masih masam ni. Ini saja frasa adjektif. Yang ini penerang. Ini penerang. Jadi penerang jangan kacau. Yang merah tu jangan kacau. Maksud dia macam tu. Yang merah jangan kacau. Kita ambil yang frasa adjektif saya ke depan. Jadi akan ini macam ni lah. Masih masam buah mempelam itu kerana belum masak. Kita tengok. Bezanya ialah kita masih kekalkan ini. Okay. Tapi kita cuma tukar kedudukan yang bawah ni saja. Kita ubah kedudukan yang ini saja. Pendepanan sebahagian predikat untuk bahagian frasa adjektif saja. Maksudnya frasa adjektif saja ke depan. Yang penerang kita kekalkan dekat belakang. Kita tukar kedudukan itu saja. Selain daripada frasa adjektif, kita ada satu lagi iaitu frasa sendi nama. Frasa sendi nama ni ada dua jenis. Okey. Dengar ada dua jenis. Okey, tengok. Basikal itu daripada Ali untuk anaknya. Kita tengok. Patutnya subjeknya adalah basikal itu. Kalau untuk mudah dalam peperiksaan kita ambil benda mudah ya. Okey, tapi untuk pengetahuan kita kena tahu benda ni. Okey, subjek dan predikat. Daripada Ali untuk anaknya, patutnya predikat keseluruhan predikat ni bawa saya ke depan. Dah dianggap sebagai penyongsangan. Namun begitu, ada kaedah di mana kita mengedepankan hanya frasa sendi nama. Okay, contoh, dia kaedah macam ni. Kita kekalkan yang bahagian belakang ni. Masih sama, bahagian belakang ni kita kekalkan. Okay, sebab ini hanya penerang. Okay. Yang ni saya kata tukar. Kita buat daripada Ali ni ke depan saja. Basikal itu ke tengah. Itu saja. Kita kekalkan bahagian belakang. Itu pun dianggap sebagai penyongsangan. Itu pun masih dianggap sebagai penyongsangan. Maksudnya ini sebahagian saja, bukan keseluruhan. Ingat tak lagi yang pertama tadi? Kita ambil semua. Kita bawa ke depan. Tapi kali ini dia ambil sebahagian saja. Iaitu sendi nama saja. Frasa sendi nama saya bawa ke depan. Penerang dia tak nak. Namun begitu, ada satu lagi kaedah. Satu lagi kaedah. Iaitu kaedah ni. Frasa sendi nama juga. Tapi dekat sini. Frasa sendi nama tadi, kalau ikut dekat sini, frasa sendi nama berada di bahagian tengah. Tapi kali ini frasa sendi nama berada di bahagian belakang. Cuba tengok ni. Frasa sendi nama duduk kat belakang sekali. Warna merah. Macam mana kita buat? Ahmad makan dalam rumah. Kalau ikut, Ahmad subjek. Ahmad buat apa? Ahmad makan di dalam rumah. Kita ambil saya makan di dalam rumah, bawa ke depan. Ataupun ambil je Ahmad ni, tak belakang. Kita akan dah jadi sebagai penyongsangan. Tapi kalau kita nak menyongsangkan dia, tapi frasa sendi nama saja sebagai predikat, sebagai keterangan. Dia kena macam ni. Bawa yang depan ni, bawa yang belakang ni, di dalam rumah ni, bawa pergi ke depan. Di dalam rumah, Ahmad makan. Pun dianggap sebagai penyongsangan. Tapi pendepanan sebagai predikat, frasa sendi nama sebagai keterangan predikat. Nampak tak? Kedudukan warna tu. Cikgu bagi warna supaya kita nampak kedudukan dia bergerak-gerak macam mana. Jadi ada 4 cara lah cikgu dah bagi. Cikgu bagi 5 cara. Satu, pendepanan semua predikat bawa ke depan. Ataupun kita pecah. Sama ada frasa sendi nama, frasa kerja atau frasa adjektif. Baik, jadi cikgu nak cadangkan. Seandainya kamu semua nak buat soalan untuk mana lah tahu keluar nanti dalam peperiksaan, dalam SPM nanti.
Kenapa tidak kita buat yang paling mudah? Yang paling mudah ialah macam ni lah. Pendepanan seluruh predikat. Paling mudah. Ambil semua predikat, letak je ke depan. Itu lebih mudah. Paling mudah untuk kita faham. Walaupun ada kaedah-kaedah penyelesaian yang lain, cikgu sedang bercakap tentang yang paling mudah untuk kita. Okey, untuk kita buat. Baik. Cikgu akan tunjuk satu contoh soalan. Okey, cikgu ambil ni daripada Percubaan Negeri Kedah. Okey. Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih yang mula beroperasi pada tahun 2013 terletak di Chowkit Road, Kuala Lumpur. Okey. Ni soalan minta kita untuk songsangkan ayat yang bergaris. Sekolah ini amat istimewa kerana mengambil murid dari golongan yang kurang nasib baik. Antaranya termasuklah gelandangan, golongan terpinggir, kanak-kanak tanpa dokumen pengenalan diri dan anak-anak yatim. Mereka menggunakan modul pembelajaran khas bagi menguasai tahap kebolehan masing-masing. Baik, jadi kita lihat kat sini. Jadi kita lihat yang garis, ayat-ayat digariskan inilah. Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih yang mula beroperasi pada tahun 2013 terletak di Chowkit Road, Kuala Lumpur. Paling mudah. Cikgu nak cakap yang paling mudah, walaupun ada banyak cara nak buat, tapi cikgu nak cakap yang paling mudah ialah kita cari dulu subjek. Jadi subjeknya adalah Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih yang. Bila ada perkataan yang, bermaksud subjek tu panjang. Ni tips cikgu bagi. Kalau ada perkataan yang, kata hubung yang, maksudnya subjek tu panjang. Okey? Kamu tak boleh berhenti dekat sini. Sebab yang ni selalunya akan ikut orang depan. Yang akan ikut orang depan. Yang mula beroperasi pada tahun 2013. Jadi sampai sini, subjek dia panjang. Jadi, kita ambil saja Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih yang mula beroperasi pada tahun 2013 ini, kita bawa ke belakang. Ataupun subjek ni, predikat bawa ke depan. Ni subjek kan? Ni subjek, ni predikat. Kita tukar kedudukan je. Tukar je kedudukan. Yang depan duduk belakang, yang belakang duduk depan. Jadilah macam ni. Okey. Nampak? Ni predikat, ini subjek. Kita tukar kedudukan saja. Okey. Okey, persoalannya, cikgu, kenapa tak boleh berhenti dekat Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih saya, cikgu? Okey, dia macam ni. Kalau ada perkataan yang, maksudnya ayat tersebut sedang dihurai. Subjek tersebut sedang dihurai. Yang ni adalah kata pancangan relatif. Maknanya dia nak hurai apa kita punya subjek. Okey, baik. Kita teruskan. Ini amat istimewa kerana mengambil murid daripada golongan yang kurang bernasib baik. Kita boleh buat macam ni. Kalau ikut teknik-teknik tertentu, kita boleh buat macam ni. Amat istimewa ni sebagai frasa adjektif. Jadi kita boleh buat. Amat istimewa sekolah ini kerana mengambil murid dari golongan yang kurang bernasib baik. Amat istimewa saya ke depan. Boleh, tak ada masalah. Tapi untuk mudah, kenapa tidak kita ambil je sekolah ini, subjek sekolah ini ni, bawa ke belakang, tukar saya kedudukan. Jadi macam ni. Amat istimewa kerana mengambil murid daripada golongan yang kurang nasib baik. Sekolah ini, itu saja. Kita ambil yang subjek, letak je belakang. So, kita taklah pening-pening kepala. Untuk sebab kita ada banyak lagi bahagian-bahagian soalan yang perlu dijawab. Okey, soalan ketiga pula. Mereka menggunakan modul pembelajaran khas bagi menguasai tahap kebolehan masing-masing. Jadi, kita ambil subjeknya mereka. Subjeknya mereka, mudah je. Okey. Ada teknik-teknik lain, contohnya pendepanan frasa kerja. Contohnya menggunakan modul pembelajaran khas mereka bagi menguasai tahap kuliah masing-masing. Maksudnya dia ambil ini saja. Dia ambil perkataan ini saja. Menggunakan modul pembelajaran khas saja bawa ke depan. Tapi, itu pun betul. Tapi cikgu sedang cakap yang mudah. Mudahnya apa? Bawa saja semua predikat. Bawa saya semua predikat ni. Okay, semua predikat ni. Tanpa membecah-becahkan dia, bawa ke depan. Jadilah macam ni. Menggunakan modul pembelajaran khas bagi menguasai tahap kebolehan masing-masing. Mereka. Subjek letak ke depan. Dan subjek letak ke belakang. Jadi persoalannya sekarang ni, kalau macam ni. Dia ada ni kat depan ni. Pada hari Ahad yang lalu, ibu dan ayah mengantar saya ke rumah nenek. Jadi kita tahu ibu dan ayah ni subjek. Kita tahu ibu dan ayah subjek. Tapi ni macam mana kita nak buat ni? Pada hari Ahad lalu ni. Adakah semua ni kita anggap sebagai subjek? Jawapannya tidak. Subjek masih ibu dan ayah. Cuma macam mana kita nak tulis, kita buat macam ni. Pada hari Ahad yang lalu tu masih dianggap sebagai penerang. Okay, dianggap penerang. Subjek masih ibu dan ayah. Tak boleh kamu ambil daripada pada hari Ahad yang lalu ibu dan ayah sebagai subjek. Tak boleh. Ibu dan ayah subjek, tapi jawapannya adalah seperti ini. Pada hari Ahad yang lalu, kekalkan, menghantar saya ke rumah nenek, ibu dan ayah. Ambil ni, tukar kedudukan dua ni saja. Yang ni kekalkan. Yang ini kekalkan. Itu pun dianggap sebagai penyongsangan. Baik, jadi itulah sesi ulang kaji kita berkaitan dengan ayat songsang. Baik, itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.